Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 April 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Kesediaan bersatu bekerjasama dengan mana-mana parti bagi menghadapi Barisan Nasional pada PRU15 disifatkan ke arah pembentukan Pakatan Harapan 2.0. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, jika menjadi kenyataan, PH dan PN mungkin akan mengeluarkan cerita baru untuk menipu rakyat tidak lama lagi. Dalam satu tulisannya di Facebook, Najib berkata PH dan PN mungkin akan membahagikan jumlah kerusi parlimen yang akan ditandingi dan perlu bergabung selepas PRU ke-15 untuk membentuk kerajaan. Semalam Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, parti itu bersedia menjalinkan kerjasama dengan mana-mana parti politik bagi memastikan BN berdepan saingan 1 lawan 1 pada PRU ke-15 akan datang. Tanpa menamakan mana-mana parti, Muhyiddin berkata ketika ini parti itu masih di peringkat awal rundingan bagi menawarkan formula menang-menang untuk mencapai agenda berkenaan. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata, persefahaman antara parti politik itu penting bagi mengelak perpecahan undi seperti yang berlaku pada PRN Melaka dan Johor sebelum ini. Jumaat lepas, Setiausaha Agung PH Saifuddin Nasution Ismail berkata, gabungan itu bersedia untuk berunding dan berbincang dengan mana-mana parti politik untuk bekerjasama dalam PRU ke-15. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub yang menggesa kepimpinan PH untuk tidak terus menutup ruang perbincangan bersama semua parti politik blok pembangkang menjelang PRU ke-15. Baik, sementara itu, anggota Parlimen Gua Musang Tengku Razaleek Hamzah dikatakan sedang menyusun strategi dan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Ia dipercayai sebahagian daripada usaha untuk menawan Kelantan daripada PAS pada PRU 15 akan datang. Difahamkan satu pertemuan dan perbincangan awal bersama pimpinan Amanah Negeri telah diadakan di Kota Baru di samping program berbuka puasa bersama baru-baru ini. Antara yang hadir adalah pengerusi Amanah Kelantan Muhammad Husin, bekas pengerusi Amanah Kelantan Wan Abdul Rahim Wan Abdullah, Ketua Pemuda Amanah Negeri Hazmi Hassan dan barisan anggota Jawatan Kuasa Amanah Negeri. Menurut sumber, Tengku Razaleek yang dikenali sebagai Kuli bakal membuat pengumuman penting rentas parti selain program bersama rakyat Kelantan selepas Hari Raya. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Amanah Kelantan, Cik Ibrahim Muhammad dalam satu tulisan di Facebook turut memberi gambaran mengenai perkara itu. Menurutnya, satu usaha sedang digerakkan untuk menggabung pelbagai parti, NGO dan warga Kelantan yang berkebolehan untuk menawarkan satu kerajaan alternatif kepada rakyat Kelantan. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan reaksi Kuli dan pegawainya berkaitan pertemuan itu. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengkritik SPRM kerana memulakan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Anwar menyifatkan tindakan Badan Anti Rasuah menyiasat Nazlan sebagai melanggar prinsip pemisahan kuasa. Dalam satu kenyataannya semalam, Presiden PKR itu berkata, institusi kehakiman mempunyai badannya sendiri yang menyelia dan mengawal integriti para hakim. 2 hari lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap Nazlan telah dimulakan yang menurutnya adalah prosedur biasa setiap kali laporan dibuat. Ia berhubung dakwaan portal Malaysia Today milik blogger Raja Petra Kamarudin baru-baru ini yang mendakwa Nazlan mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Nazlan kemudian telah membuat laporan polis berhubung dakwaan itu. Nazlan merupakan hakim yang menjatuhkan sabitan bersalah terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes SRC International. Dalam pada itu, Anwar berkata, dia khawatir sama ada siasatan ini berkemungkinan sebagai satu cubaan untuk tekanan dan campur tangan dalam bidang kehakiman. Pengerusi Kumpulan Nazar SM Faisal SM Nasimuddin berjaya dalam usahanya untuk mengaitkan Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Jane Abdullah sebagai menghina mahkamah.
Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan turut menjatuhkan hukuman penjara 7 hari terhadap Maria berhubung kenyataannya yang menyentuh sistem perundangan syariah. Hukuman tersebut dijatuhkan berhubung kenyataan medianya pada 2019 mengenai hukuman penjara yang dikenakan terhadap bekas isteri ahli perniagaan itu, Emilia Hanafi. Emilia 42 tahun dijatuhkan hukuman penjara oleh Mahkamah Syariah kerana menjadualkan semula tarikh lawatan untuk anak-anaknya bersama bapa mereka. Keputusan itu mencetuskan kritikan Maria yang berkata wanita Islam masih didiskriminasi di bawah sistem perundangan syariah. Pada September 2019, Peguam SM Faizal membawa kes tersebut ke Mahkamah Syariah untuk memulakan prosiding penghinaan. Bagaimanapun, mahkamah hari ini membenarkan hukuman ditangguhkan sementara rayuan dibuat. Maria 66 tahun tidak hadir di mahkamah hari ini kerana sebelum ini disahkan positif COVID-19. Berita seterusnya. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail menafikan dakwaan bahawa Rafizi Ramli telah mendapatkan pekerjaan untuknya selepas tewas dalam PRU 2013. Sebaliknya, kata Saifuddin, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Kuan Ing sendiri telah melantiknya sebagai penasihat strategik Ketua Menteri. Saifuddin dalam kenyataan panjang lebarnya semalam berkata, ia tidak jelas berhubung kertas kerja yang dimaksudkan Rafizi bagi membolehkannya mendapat kerja, apatah lagi naib Presiden PKR itu tidak akrab dengan Lim. Semalam, Rafizi yang juga calon timbalan Presiden PKR mendakwa dia berkorban demi membantu Saifuddin ketika hilang kerja selepas tewas pada PRU 2013. Pada pilihan raya berkenaan, Saifuddin tewas menentang calon UMNO di Kulim Bandar Baru. Rafizi berkata dia memujuk Saifuddin kembali aktif dalam politik susulan kekalahannya selain memberi laluan kepadanya menjadi Setiausaha Agung Parti, jawatan yang disandang Saifuddin sehingga kini. Bekas ahli Parlimen Pandan itu berkata demikian sebagai menjawab Saifuddin yang juga pencabarnya bagi jawatan timbalan Presiden PKR berhubung ketiadaannya dalam arena politik selama 2 tahun. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata dia dan Presiden PKR ketika itu, Wan Azizah Wan Ismail, telah membantu mengurangkan beban Rafizi ketika dia berdepan beberapa kes mahkamah termasuk kes NFC. Pekerja yang memilih untuk bekerja dari rumah wajar diberi gaji lebih kecil termasuk allowance perjalanan dipotong, kata Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Pengarah eksekutifnya Syamsuddin Bardan mendakwa ada pekerja yang bersetuju dengan langkah itu susulan kos perjalanan ke pejabat dapat dijimatkan apabila bekerja dari rumah. Menurut laporan Astro Awani, Syamsuddin berkata langkah ini boleh dilakukan atas faktor sesetengah syarikat memberikan allowance pergi dan balik bekerja. Bagaimanapun, beliau mengakui ada pihak melihat gaji pekerja yang bekerja dari rumah tidak wajar dikurangkan kerana mereka bekerja seperti berada di pejabat. Katanya perkara itu bergantung kepada pilihan pekerja itu sendiri sama ada untuk menerima potongan allowance tertentu dan bekerja dari rumah atau mengeluarkan kos perjalanan dan bekerja di pejabat. Tambah Syamsuddin, mengikut tinjauan MEF, tidak ramai majikan yang mahu meneruskan amalan bekerja dari rumah atau secara hybrid. Ini katanya apabila negara memasuki fasa peralihan ke endemik, kebanyakan majikan memilih untuk beroperasi dari pejabat. Februari lalu, KKM menasihatkan majikan untuk terus membenarkan pekerja mereka bekerja dari rumah susulan penyebaran gelombang varian Omicron ketika itu yang menyaksikan kes harian meningkat. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.